Aku berdiri di pintu masjid, waiting for my son. Ramai sangat jemaah, sampai aku terpisah dari anak aku sendiri. Lain yang aku tunggu, lain yang sampai. Ada budak kecil ni bayar anak aku ni. Lah, ni budak yang solat sebelah aku tadi. Gumamku sendiri. Ingatanku begitu jelas sekali. Masa kan tidak? Dalam setiap sujudnya, aku terdengar bisikan halus. Allahumma ilaikal mushtaki. Ya Allah, hanya padamu tempatku mengadu. Lama aku perhati budak ni. Aku lirik mataku. Pakaian dia seadanya. Sehelai, sepinggang, masih berpakaian. Tapi menurut aku, pakaian yang dia pakai tidak begitu cocok dengan musim dingin yang begitu menggigit tulang siapa pun ketika ini. Dia sedar dia diperhatikan. Dia malu-malu senyum dekat aku. Tapi senyuman polos budak tu ternyata tidak berjaya menyembunyikan genangan air di empang matanya. Aku tegur lembut. Sejuk ni. Winter. Tak pakai sweater ke? Sweater kat rumah. Balas anak itu. Awak anak siapa? Aku cubalah nak beramah kan. Alang-alang tengok macam boleh dekat je. Anak sekian-sekian dari desa sekian-sekian. Time ni anak aku pun datang. Tak perasan pula aku. Ghalib sembang. Alung kenal dia? Tanyaku sambil mengisyaratkan pandangan ke arah Syafiq. Anak kecil yang baru aku temui. Anak sekian-sekian dari desa sekian-sekian. Dia tak pernah main dengan kita orang. Alung tak pernah tengok dia tak nangis. Setiap kali Alung tengok dia, mesti dia tengah nangis. Ujar anakku setelah diam sejenak. Aku pun suruh anakku ajak budak Syafiq ni datang rumah. We serve foods. He kind of refusing at first. Teragak-agak nak makan. Macam lapar. Macam nak makan. Macam tak nak makan. Macam entahlah. Makanlah. Anggap aku macam mak kau. Weh! Out of nowhere, budak ni meraung dia. Tak cukup tanah. Berapa minit lepas tu, agak dia dah reda, dia pun buka cerita. Mak saya meninggal umur saya 6 tahun. Ayah kahwin lain. Saudara juga. Mak baru ada anak. Seorang. Umur lebih kurang 2 tahun. Mak baru sediakan makanan untuk dia.
Saya kena sediakan air basuh tangan untuk dia. Untuk anak dia lah. Kalau saya buat semua tu, saya dapat sepotong roti. Syukurlah, walaupun sepotong je. Saya kena kemas rumah. Kena basuh talam yang hidang makan. Kena beli groceries. Kena tu. Kena ni. Setiap hari saya kena timba air dari perigi. Suatu hari saya tak larat sangat-sangat. Saya terpaksa gagahkan diri. Saya hampir tumbang. Walaupun masa tu saya bawa air separuh timba je. Tapi sebab saya sakit, setengah timba pun saya tak boleh, tak larat. Gara-gara saya tak bawa setimba air penuh seperti hari-hari biasa, saya dimarah teruk oleh mak baru. Saya disepak, saya diterajang, saya dipukul, saya dibelasah. Timba angkut air yang guna setiap hari pecah bertemu hidung saya. Darah mengalir tak berhenti. Hidung saya. Remuk redam saya simpan sendiri. Kalau bagi tahu ayah, tentu-tentu dia tak percaya. Dengar pun tidak. Percaya apatah lagi. Satu hari, saya dibekalkan wang untuk beli mancis dekat pekan. Tengah jalan, entahlah kat mana, saya sedar wang yang dibekalkan tercecer. Kerana bingung, saya bawa diri sampai ke masjid. Saya tertidur sebab kelaparan, kesejukan, ketakutan, kepenatan. Sebelum tertidur, saya nampak ada dua lelaki dengan saya dalam masjid tu. Saya tak bangun-bangun dari tidur sampailah saya rasa sakit yang amat sangat di segenap tubuh. Rupanya ayah tengah pukul saya bertubi-tubi. Saya didera semahu-mahunya. Dua orang lelaki yang tidur dekat masjid tu bangun dan meleraikan keadaan saya kena pukul tu lah. Tapi tak lama lepas tu, depan mata saya, lelaki tu sembelih ayah. Jadi diorang kan ada dua orang. Yang seorang tu sembelih ayah. Yang seorang lagi tu pula pergi dekat saya. Dia perkenalkan diri dia. Dia kata dia saudara tu yang tengah bunuh ayah saya tu. Saya meluru mendakap ayah. Orang ramai mula mengerumun. Governor pun tiba.
Saya mulai yatim. Saya mulai piatu. Akhirnya, saya dihantar ke rumah pengasih dan mendapat pendidikan sempurna. Akhirnya, Syafiq mulai menjamah makanan yang tersedia. Sebab aku lihat cara dia makan. Lapar. Nampaklah laparnya tu. Tapi, masih lagi beradab. Semenjak hari itu, kami sering diziarahi Syafiq setiap hari Khamis malam Jumaat. Hari-harinya yang lain selebihnya dihabiskan di rumah pengasih. So, the whole week, dia memang duduk dekat rumah pengasih. Tapi setiap hari Khamis, malam Jumaat, dia memang stay dekat rumah kita orang lah. Sudah berdekat jugalah kisah ni. Dah berpuluh-puluh tahun benda ni berlaku sampai sekarang. Syafiq masih lagi setia menziarahi family kita orang. Tapi nak dijadikan cerita, satu hari ni Syafiq tak datang. So, perkara ni menimbulkan pertanyaan dalam pemikiran ahli keluarga aku masing-masing. Sebab benda ni tak pernah terjadi tau. Jadi aku keluar daripada rumah. Aku cari budak ni. Tempat pertama yang aku tuju, masjid. Masjid yang menjodohkan pertemuan pertama kami puluhan tahun yang lampau. He's not even there. Aku kembali ke kereta. Belum pun jauh aku memandu, aku terlihat kerumunan manusia di suatu sudut. Aku bergegas ke tempat kejadian. Syafiq aku lihat sedang memegang erat seseorang yang tidak aku kenali. Tangan Syafiq. Tangan yang satu lagi sedang pegang senjata yang cantik, elok seni buatannya. Seperti sebuah bentuk pengumuman, Syafiq menjelaskan kepada orang ramai. Lelaki inilah yang menyembelih ayahku di tempat aku berdiri sekarang puluhan tahun yang lalu, kalau kalian masih ingat. Aku jatuh rahang, weh. Syafiq, what are you intend to do now? Seperti mana Raden the Killer meletakkan bilah senjatanya di leher ayah, begitulah lagaknya Syafiq memperlakukan Raden the Killer. Orang ramai mulai cemas. Apatah lagi aku. Mulut Syafiq terkumat kamit seakan berkata sesuatu. Akhirnya, dengan suara yang lantang, Syafiq menegaskan, La hawla wa la quwwata illa billah. Ketahuilah kalian bahawasanya lelaki ini telah aku maafkan. Demikian bersurai kekecohan yang ada. Baru nak bersurai, ada kekecohan baru sebelah Syafiq. Matanya dipincingkan. Terlihat olehnya akan halnya seorang pemuda sepertinya sedang dikeronyok secara beramai-ramai. Setelah diamati, tahulah olehnya bahawa pemuda yang sedang dikerjakan itu adalah anak kepada emak barunya, gara-gara mencuri RM50,000 Malaysia. Bagaimana Syafiq boleh yakin tentang identiti pemuda tersebut? Kerana dari kejauhan, di satu sudut, dia melihat emak barunya merunung sedih kerumunan bangsa.